Baik saudara, seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus hari ini, pentadbiran Sarawak berpandukan polisi serta dasar untuk terus kekal berdaya saing. Kita langsung saja bersama Vanessa Mering di Kuching. Silakan V. Ya, terima kasih Zahira. Sarawak ditadbir berpandukan polisi serta dasar yang relevan agar terus berdaya saing dengan ekonomi dunia. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng memaklumkan sepanjang beliau memegang tampuk kepimpinan, negeri ini dibangunkan berlandaskan ekonomi digital seperti yang dikehendaki ekonomi dunia. Ia untuk menarik lebih ramai pelabur serta mewujudkan ekonomi baru dalam meningkatkan keterlibatan rakyat. Tambahnya, kerangka pembangunan sedia ada juga selari dengan acuan Perlembagaan Malaysia serta Perjanjian Malaysia 1963 agar pembangunan negeri dapat diurus secara sama rata. Beliau menyatakan demikian dalam sesi Town Hall 7 tahun bersama Premier Sarawak di Kuching. Sesi Town Hall itu diadakan sempena 7 tahun pentadbiran Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari, yang membawa kepada kestabilan politik, keharmonian serta kemakmuran negeri. Sementara itu, Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak GPS, Datuk Seri Alexander Nantalinggi yang ditemui pemberita selepas sesi tersebut menyifatkan Premier Sarawak seorang yang berfikiran jauh dalam menjadikan negeri ini dikenali di peringkat antarabangsa. Kita dapat juga mendengar melangkah ke depan bagaimana Yang Amat Berhormat Premier ini akan buat strategi yang baharu juga, baru yang mengikut kehendak bukan sekadar di negara kita, bukan di peringkat Sarawak, tetapi untuk kita jadi player yang relevan di pusat dunia, di peringkat global. Itu yang sangat baik. Program Jualan Rahmah Bergerak, satu inisiatif membawa barang keperluan asas dijual terus kepada rakyat dengan harga rendah. Ahli Parlimen Miri Chu Chun Man berkata inisiatif ini amat bagus, bukan sahaja membantu rakyat. Khasnya golongan B40 mendapatkan harga yang rendah, namun bagi beliau ianya juga dapat maklum balas dan mendengar keluhan rakyat. Bersih tambahan ataupun bersih perbaikan dari Jualan Rahmah yang sebelum ini, di mana kami dapat membawa kedai tersebut dengan lebih dekat dengan rakyat, terutama bagi rakyat yang memerlukannya. Beliau ditemui pemberita selepas meninjau program Jualan Rahmah di Dewan Kampung Pengkalan Lutong Miri. Program berkenaan mendapat sokongan penduduk setempat untuk mendapatkan barang keperluan seperti beras, telur, gula, tepung gandum dan minyak masak. Pihaknya akan terus bekerjasama dengan KPDN Miri bagi program serupa di sekitar Miri sekurang-kurangnya 4 kali sebulan di lokasi-lokasi terpilih. Manakala penduduk yang ditemui menzahirkan kesyukuran. Kita bersyukur, Alhamdulillah. Kalau boleh, selalu-lalulah buat macam tu, senang untuk rakyat. Program untuk memang baguslah. Kalau boleh, buatlah selalu untuk rakyat sebabnya membantu rakyat-rakyat yang si mampu apa semualah. Lebih dari 400 barangan keperluan asas harian dijual dengan potongan harga sehingga 40% kepada penduduk setempat pada program tersebut. Sumbangan masyarakat kepada Persatuan Amal Kebajikan di Sarawak dapat membantu dari segi pendidikan, kesihatan dan golongan yang berdepan dengan masalah ekonomi. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan, Datuk Wee Hong Seng berkata, sumbangan dikumpul daripada individu, peniaga dan pertubuhan. Itu juga bukti penduduk sentiasa sedia membantu dan bekerjasama. Kerjasama melaksanakan inisiatif amal turut membantu membangunkan negeri. Beliau berucap demikian semasa Majlis Unity Charity and Culture Dinner anjuran Majlis Tindakan Pengguna Negara Cawangan Sarawak dan Yayasan Masyarakat Lestari Malaysia Sarawak di Kuching. Pada majlis itu, 10 persatuan amal kebajikan masing-masing menerima sumbangan RM3,000. Antaranya Sarawak Society for the Deaf, Sarawak Children's Cancer Society, Sarawak Society for Prevention of Cruelty to Animals dan Kuching Autism Association. Seorang wanita tempatan mengalami kerugian sebanyak RM60,000 setelah terpedaya sindiket penipuan tawaran kerja sambilan dalam talian di Miri. Ketua Polis Daerah Miri SCP Alexander Nagacabu dalam satu kenyataan media berkata, mangsa seorang kerani berusia sekitar 40-an itu telah ditawarkan peluang pekerjaan daripada suspek melalui aplikasi Asia Shopping. Mangsa ditawarkan untuk melakukan tugasan seperti membeli dan menjual barangan yang tidak wujud sebagai peniaga dalam aplikasi tersebut
bagi mendapatkan komisen. Setelah itu, mangsa telah membuat pengeluaran hasil komisen sebanyak RM5,000, namun baki wang komisen tidak dapat dikeluarkan atas alasan tidak mengikuti arahan khidmat pelanggan mereka. Oleh kerana ingin mendapatkan kembali baki wang komisen yang tidak dapat dikeluarkan, mangsa telah membuat 11 transaksi ke akaun bank pihak ketiga yang diberikan oleh suspek sehingga mencecah RM60,000. Namun mangsa hanya menyedari dirinya ditipu apabila komisen yang dijanjikan masih belum diperoleh. Alexander berkata mangsa tampil membuat laporan polis pada 12 Januari lepas setelah menyedari dirinya ditipu. Kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Di Kuching, perayaan Pongal atau Pesta Menuai masih disambut lebih 7,000 masyarakat Hindu sebagai salah satu perayaan terbesar selepas Deepavali. Semasa ditemui pemberita RTM di Kuil Sri Srinivasagar Kaliaman hari ini, Presiden Persatuan Kuil Hindu Kuching, V. Sahundaraju, memberitahu perayaan tersebut sudah dimulakan hari ini dengan kerja-kerja pembersihan sehari sebelum perayaan Bogi yang membawa maksud permulaan penting dalam kehidupan masyarakat India. Pembersihan seluruh rumah dilakukan bagi menyingkir anasir-anasir negatif. Ia melambangkan pemikiran negatif dan beralih kepada pemikiran yang lebih positif. Katanya lagi, malam ini akan diadakan gotong royong sesama masyarakat di kuil untuk perayaan tersebut, antaranya hiasan pintu diikat dengan tebu, daun mangga dan toranam yang dibuat menggunakan lepah pokok kelapa. Lazimnya, sebanyak 3 periuk ponggal atau nasi manis akan dibuat untuk diserahkan kepada Sami dan diagihkan kepada umat yang hadir semasa sesi sembahyang khas Ponggal pada pagi esok. Dalam pada itu, tinjauan di salah sebuah kedai menjual barangan import dari India di Batu Kawah, pemilik kedai Syates Kanan Namazivayam memberitahu setibanya musim perayaan Ponggal, banyak keperluan Ponggal ditempah kerana permintaan yang tinggi. Antaranya beras khas Ponggal dan jaggery, iaitu gula merah India yang merupakan bahan asas untuk pembuatan Ponggal. Hindu மக்களுக்கு எல்லோருக்கும் நமது இனிய பொங்கல் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். இந்த வருட பொங்கல் வார நாளில் உள்ளதுனால கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் வர்றதுக்கு. இருந்தாலும் கோயிலில் இந்த பொங்கலை நாங்கள் முடிஞ்ச அளவில் கொஞ்சம் சிறப்பாக கொண்டாடலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பக்தர்கள் அனைவரும் தயவுசெய்து இந்த பொங்கலில் கலந்துக்கிறமாறு மிக தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். நன்றி, வணக்கம். Wish everyone happy Pongal. Wish everyone have a good health, wealth and prosperity in this coming Pongal, and wish everyone happy New Year. அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல்வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Zahira di Angkasa Peri untuk berita seterusnya. Silakan Zahira. Baik, terima kasih V.